Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersua kita sekali lagi bagi langsung dari Parlimen. Baik saudara, Dewan Rakyat hari ini bersidang bagi minggu kedua dan untuk maklumat Dewan Rakyat akan bersidang sehingga 30 Mac dan kemudian akan disertakan sekali dengan persidangan Dewan Negara yang akan bermula dari 21 Mac sehingga 6 April akan datang. Baik saudara, sebelum kita ke aturan urusan mesyuarat hari ini, ingin saya rumuskan tentang beberapa perkara penting yang telah berlaku pada minggu lalu dan antaranya kerajaan bersetuju cadangan pindahan Perlembagaan Persekutuan bagi memberikan kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang kepada anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan pasangan yang bukan warga negara Malaysia, dan perkara itu disahkan dalam pernyataan bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said pada Sabtu lalu. Dan rang undang-undang perlembagaan ini pindaan 2023 itu dijangka akan dibentangkan dalam persidangan Dewan Parlimen untuk kali ini setelah memenuhi kehendak undang-undang. Baik, antara lainnya adalah perkara yang menjadi tumpuan pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Akta 655 kini dalam peringkat semakan dan penelitian sebelum diangkat untuk kelulusan Jabatan Peguam Negara. Dan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata pindaan tersebut dijangka dapat dibentangkan di Parlimen pada Jun ini. Dan beliau berkata pindaan melibatkan 3 perkara utama yang menjadi tumpuan yang bertujuan untuk meningkatkan tempoh hukuman dan juga kadar denda ke atas tindakan yang menyebabkan risiko terhadap pencemaran kepada mana-mana alur air ataupun sistem bekalan air. Dan pindaan ini melibatkan peningkatan ataupun kadar denda yang dinaikkan daripada RM100,000 kepada RM10 juta, manakala hukuman penjara dinaikkan daripada setahun kepada 15 tahun atau kemungkinan dikenakan kedua-dua tindakan jika disabitkan kesalahan. Dan kedua pula ia melibatkan penyelarian kesalahan-kesalahan baru seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan penutupan sistem bekalan air ataupun gangguan bekalan air kepada pengguna serta melepaskan apa-apa kumbahan atau bahan kepada mana-mana luring. Dan perkara ketiga pula adalah membolehkan pemegang lesen air dan pengguna menuntut semula kos bagi memulihkan sistem pencemaran air daripada pihak yang didapati bersalah. Baik, untuk aturan urusan mesyuarat hari ini dimulakan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di mana antaranya adalah soalan daripada Ahli Parlimen Betong yang meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan apakah inisiatif ataupun bantuan yang dilakukan bagi menggalakkan penciptaan dan juga inovasi oleh pelajar peringkat sekolah menengah maupun siswa universiti untuk mendaftarkan paten mereka ataupun ciptaan mereka. Dan antara lain soalan yang akan ditanyakan atau diajukan oleh Ahli Parlimen Besar daripada Lumut yang meminta Menteri Pertahanan menyatakan apakah langkah-langkah ke hadapan kementerian dalam mengatasi isu projek Littoral Combat Ship LCS untuk DLDM yang semakin meruncing sama ada ia menjejaskan perancangan transformasi 1525 TLDM. Baik, selain di TV1 dan juga saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, kita lihat kembali tentang apa yang akan diusulkan melalui aturan urusan mesyuarat hari ini, iaitu antaranya soalan daripada Ahli Parlimen Tebrau yang meminta Menteri Perdagangan menyatakan dasar kementerian untuk menggalakkan penggunaan kereta elektrik. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk waktu ini. Kita ke Dewan Rakyat. Bismillah. Dipersilakan Dr. Rapu Elias Aman Anak Bagri yang berhormat Betong. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Yang berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Betong yang bertanyakan tentang bagaimana Kementerian KPDN dapat membantu anak-anak bangsa Malaysia yang nampaknya pada awal telah menunjukkan benih ataupun sikap yang berinovasi. Melalui inisiatif Payung Rahmah, kita telah memperuntukkan konsep mendaya
upaya. Dan geran sebanyak 2 juta ringgit telah pun diperuntukkan di mana setiap rakyat Malaysia, terutama pelajar-pelajar yang telah mula menunjukkan bakat mereka, diberikan pendaftaran percuma untuk mereka mendaftarkan sama ada dalam bentuk cap dagangan, reka bentuk, perindustrian, petunjuk geografi dan juga hak cipta. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, kita telah mengadakan pelbagai program. 9 program melibatkan 1,690 pelajar dan belia. Antaranya adalah IP Summer Camp, program usahawan cilik IP, kemudian IP Fantastic, program Youth Cilik IP, program Youth Cilik IP at Campsite 2022. Sebagai contoh, adik Mariam binti Muzamir yang merupakan seorang murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Methodist Kuantan telah kita yang merangkul pingat emas dalam pertandingan The Sixth International Innovation Competition 2021. Kita telah memberikan pendaftaran percuma ini. Kalau nak dibayar sebagai contoh dalam pattern sahaja mengikut bagaimana standard itu, ada di antaranya kita cas sehingga belasan ribu ringgit. Tetapi di bawah inisiatif ini, di bawah payung rahmah ini, kita memberikan pendaftaran percuma. Sekian, Datuk dan Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Betung. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya minta Yang Berhormat Menteri menyatakan apakah program-program harta intelek yang dirancang oleh kementerian dan akan dilaksanakan di Institut Pendidikan Tinggi IPT dan sekolah-sekolah di Sarawak, serta nyatakan sekiranya ada cadangan kolaborasi strategik yang akan dijalinkan bersama. Terima kasih. Betul. Soalan itu juga saya rasa berbentuk inovasi. Bagaimana saya yakin Yang Berhormat Betung mahu setiap murid-murid khususnya di Sabah dan Sarawak ini juga diberikan pendedahan tentang kepentingan IP. Sudah barang pasti, Datuk Yang Bertua, kita juga tidak boleh work in silo. Kementerian saya tidak mungkin dapat mencapai kecemerlangan, tetapi kita juga mengadakan perbincangan dengan pihak MOSTI terutamanya, Kementerian Sains dan juga Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian KPT supaya apa juga idea dalam bentuk kita mengembangkan lagi bakat-bakat dalam bidang IP ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah, sekolah rendah sehinggalah kepada universiti. Kerana kita mahu supaya tidak lagi berlaku apa yang dikatakan mismatch. Maknanya square peg in the round hole sebagai contoh. Anak-anak yang atau pelajar-pelajar yang keluar universiti tapi tidak padan dengan kepentingan mereka. Maka dengan itu, dengan mereka mendaftarkan hak cipta mereka, ia akan melahirkan gulungan karyawan yang akan memberikan impak tertinggi kepada negara kita sendiri. Maka dengan itu, pihak Kementerian KPDN akan terus mengadakan kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain supaya mereka dapat dibekalkan dengan pengetahuan dan menghargai setiap apa karyawan yang mereka hasilkan untuk kita patentkan dan kita daftarkan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Yang di-Pertua, soalan tambahan daripada saya. Seperti mana yang dimaklum bahawa peruntukan sebanyak RM4 juta kepada KPDN untuk geran dana penfailan harta intelek ini telah bermula tahun 2022 sebanyak 4 juta. Bukan dia bermula payung rahmah pada tahun ini, tapi sudah bermula lama. Jadi soalan saya pada hari ini ialah berkenaan adakah kerajaan menggalakkan untuk pendaftaran ini di peringkat awal proses reka cipta ataupun
Setelah siap produk tersebut, barulah kita mula mendaftar produk ataupun inovasi ciptaan tu. Terima kasih. Betul-betul. Saya tak kisahlah ramah ke tak ramah. Bila dibuat itu tidak mengapa. Asalkan yang baik itu kita lanjutkan. Saya rasa itu penting ya, supaya end resultnya adalah rakyat yang mendapat apa pun kepentingan. Menjawab tentang soalan bagaimana seharusnya semua program-program di bawah kementerian ini dapat kita perluaskan di semua peringkat. Saya rasa yang penting bagi saya adalah engagement ataupun kolaborasi itu harus kita lakukan. Tidak boleh bersendirian. Tidak boleh KPDN menganggap menteri inilah ataupun kementerian inilah yang terbaik. Bagi saya, kita harus menggalakkan kesedaran ini dan patternkan. Macam contoh negeri yang berhormat Sata Kemaman, tak silap saya. Patternkan. Itu adalah merupakan geografi indikator yang harus kita bangunkan. Juga di Sarawak, kek lapis, muzik, alat muzik dan seumpamanya. Ini kita galakkan untuk mendaftar dan sekarang ini kita bagi pendaftaran percuma. Terima kasih. Soalan yang kedua ini, soalan Jisan ini juga akan menjawab soalan nombor 24 pada 7 Mac, soalan nombor 10, 13 Mac, soalan nombor 8, 16 Mac, 22 dan juga soalan nombor 34, 22 Mac. Dipersilakan Komander Nordin bin Ahmad Ismail Tiada Bersara yang bermaklumut. Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Yang Berhormat Ketua dan terima kasih kepada Komander Nordin daripada Lumut yang bertanyakan berkenaan soalan berkenaan dengan LCS. Seperti yang Datuk Ketua sebutkan tadi, soalan ini saya mohon izin Datuk Ketua untuk dirangkumkan kepada 4 soalan lagi, iaitu soalan daripada MUA, Yang Berhormat MUA pada 7 Mac, daripada Komander sendiri lagi sekali pada 13 Mac dan daripada Tasik Glogo 16 Mac dan pada 22 Mac daripada Yang Berhormat Sik, Datuk Ketua ya. Jadi saya minta kalau nanti saya mohon izin panjang sikitlah masa untuk saya menjawab. Tetapi Datuk Ketua, sebelum saya menjawab soalan nombor 2 ini, saya mohon Datuk Ketua izin kalau seboleh saya menjemput semua ahli-ahli parlimen, rakan-rakan semua untuk kita menyatakan rasa duka cita dan takziah kita kepada seorang anggota komando Lance Corporal Mendiang Lance Corporal Adrian bin Baitim yang mayatnya telah dijumpai semalam setelah lebih seminggu hilang semasa menjalani latihan menyelam laut dalam. Datuk Ketua, mayat Mendiang telah dijumpai di Tanjung Sepat di Selangor. Hanyut begitu jauh daripada tempat latihan menyelam di Melaka, Datuk Ketua ya. Jadi kita sama-sama menyatakan duka cita kita dan rasa takziah kita kepada keluarga Mendiang Lance Corporal Komando Lance Corporal Adrian Baitim, Datuk Ketua. Perkara tersebut direkodkan dalam prosiding Dewan. Silakan. Terima kasih Datuk Ketua. Datuk Ketua, sebelum saya memberi jawapan spesifik kepada soalan daripada Komander Nordin daripada Lumut, izinkan saya menyatakan secara spesifik perkara yang dibangkitkan oleh semua ahli-ahli yang berhormat selain daripada Komander Nordin dan rakan-rakan 4 daripada SIG, Tasik Glogo dan juga daripada MUA juga, iaitu soalan ini berkenaan dengan secara spesifik pendirian kerajaan untuk meneruskan keupayaan perolehan Littoral Combat Ship LCS ini untuk kerajaan khususnya Kementerian Pertahanan memperkasakan keupayaan operasi TLDM dalam memelihara kedaulatan perairan negara dan selari pula dengan objektif pertahanan negara yang terkandung dalam Kertas Putih Pertahanan, Datuk Ketua. Ya.
Oleh yang demikian, Kementerian Pertahanan memberikan tumpuan kita sepenuhnya dalam melangkah ke depan, moving forward, Komander, ya, Datuk Ketua, bagi memastikan projek LCS yang ini diteruskan semula. Ya. Ini keputusan yang telah pun kita buat. Ya. Akan kita teruskan untuk kita pastikan keadaan pertahanan negara kita iaitu perlu dipertingkat dan diperkasakan, Datuk Ketua. Ya. Untuk makluman Datuk Ketua, Kementerian Pertahanan telah membentangkan kertas mengenai hala 7 berkaitan perolehan SAS ini, ya, iaitu kepada jemaah menteri 4 kali banyaknya, iaitu pada 20 November 2020, pada 5 Mei 2021, pada 4 Mac 2022 dan yang akhir sekali kertas kepada jemaah menteri telah dibentangkan pada 20 April tahun 2022. Kesemua 4 kertas jemaah menteri ini keputusannya bersetuju bagi kerajaan meneruskan projek LCS, Datuk Ketua, demi untuk kita memperkasakan pertahanan kita, pertahanan negara, terutamanya aset tentera laut diraja Malaysia kita, Datuk Ketua. Selain daripada itu, Kementerian Pertahanan bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM, khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia, Lembaga Tabung Angkatan Tentera ataupun LTAT, dan khususnya pihak BOSTIT telah melihat semula perancangan perolehan LCS ini bersama dengan Kementerian Keuangan, Datuk Ketua, ya, Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri dan juga Jabatan Peguam Negara bagi mencari jalan penyelesaian terbaik untuk meneruskan projek ini. Maklumlah Datuk Ketua, projek ini telah terbengkalai ataupun terhenti, dia bukan terbengkalai, dihentikan pada awal tahun 20 pada tahun 2018, Datuk Ketua. Terhenti lama dan sekarang kita nak meneruskan banyaklah masalah-masalah operasi, terutamanya masalah saman menyaman antara satu sama lain dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah perkara ini telah pun dapat diselesaikan. Cuma ada satu lagi lah, iaitu untuk kita menandatangani apa yang dipanggil sebagai International Settlement Agreement dengan satu pihak yang penting, Datuk Ketua, ya. InsyaAllah akan kita lakukan. Menjawab soalan kepada Datuk Ketua, kepada soalan Yang Berhormat Lumut, Yang Berhormat Muar, Yang Berhormat Tasik Gelugor dan juga Berhormat Sik berkaitan status terkini projek LCS ini, seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, Datuk Ketua, pada Kementerian Pertahanan sedang memberikan penelitian khusus demi untuk memastikan projek LCS ini dapat diteruskan bagi memperkasakan sistem pertahanan dan perairan negara kita. Pada masa ini, Kementerian sedang dalam fasa terakhir, ya, untuk memutamatkan cadangan penerusan projek melalui penyediaan memorandum jemaah menteri yang akan dibentangkan dalam masa terdekat. Kita akan bentangkan kertas baru kerana kerajaan ini kerajaan yang bukan kerajaan terdahulu yang telah pun bersetuju, maka kita akan bentangkan semula kepada jemaah menteri untuk kita meneruskan projek ini, dan apabila kita menandangi International Settlement Agreement dengan pihak ketiga, kita akan dapat meneruskan dan insya-Allah, Datuk Ketua, tidak ada lagi melihat ke belakang dan kita akan dapat pastikan projek LCS ini dapat diteruskan dan insya-Allah akan siap pada masa yang dapat kita tentukan. Datuk Ketua, merujuk kepada soalan Yang Berhormat Lumut berkaitan tindakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan terhadap saranan Jawatan Kuasa Kira-kira Kewangan Negara PAC ke atas projek LCS dan juga Yang Berhormat Tasik Gelugor serta Yang Berhormat Stik mengenai tindakan undang-undang terhadap pelaku-pelaku dalam skandal LCS. Datuk Ketua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini terdapat 7 syur Yang Berhormat, ya, yang terkandung dalam laporan PAC, yang mana 6 syur merupakan tindakan yang perlu diambil sendiri oleh Kementerian Pertahanan, manakala satu lagi syur di bawah SPRM, Datuk Ketua, ya. Daripada 7 syur yang terkandung dalam laporan PAC itu, 6 yang mesti diurus sendiri oleh Kementerian Pertahanan, lagi satu itu adalah berkenaan kesihatan yang perlu dilakukan oleh SPRM. Ya. Daripada 6 syur yang perlu diurus oleh Kementerian Pertahanan, 4 syur telah kami ataupun Kementerian Pertahanan telah ambil tindakan, telah selesaikan.
Tinggal lagi 2 Tuan Ketua, iaitu laporan berkala kepada Jawatan Kuasa Kira Wang Negara dan laporan berkala juga kepada Jawatan Kuasa Khas Parlimen. Disebabkan oleh Jawatan Kuasa Kira Kewangan Negara belum dilantik ataupun sedang dilantik, dan Jawatan Kuasa Khas Parlimen pun akan dilantik tak lama lagi, dan tidak ada semasa 2-3 bulan yang lalu, maka kita tidak buat laporan berkala kepada PAC dan juga kepada Jawatan Kuasa Khas Parlimen. InsyaAllah Datuk Ketua, apabila kedua-dua jawatan kuasa ini telah ditubuhkan, laporan-laporan berkala mengenai status report ataupun status terkini projek LCS ini akan kami bentangkan ataupun akan kami buat kepada PAC dan juga Jawatan Kuasa Khas Parlimen, Datuk Ketua. Persoalan seterusnya daripada Yang Berhormat Lumut juga berkaitan status perolehan sistem perjantaan persenjataan utama LCS, Yang Berhormat kan, khususnya bagi peluru berpandu anti kapal dan juga anti udara. Itu soalan dia. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Ketua, Kementerian Pertahanan memperolehi surface-to-surface misal secara terus dengan original equipment manufacturer ataupun OEM. Itu dah ada. Memang dah ada dah, ya. Dan dia punya launcher semua dah ada dah, ya. Cumanya pada masa ini status perolehan berjalan mengikut jadual yang kita anggarkan, mengikut status kesiapsiagaan ataupun kesiapkan kapal tersebut, ya. Manakala bagi perolehan surface to air misal, belum ada dalam kita punya kontrak lagi. Kita akan buat dan kita akan memerlukan kelulusan kabinet juga untuk kita memperolehi daripada mana, daripada OEM mana dan juga persenjataan yang mana surface to air misal yang boleh dan yang baik dan yang sesuai untuk digunakan oleh TLDM untuk kita lengkapkan sebagai persenjataan kepada LCS yang bakal disiapkan nanti, Datuk Ketua, ya. Ini belum lagi Yang Berhormat Lumut, ya. Tapi surface to surface memang dah ada. Anti torpedo ada, cumanya surface to air belum lagi masuk dalam spesifikasi kontrak kita. Ini akan kita lakukan apabila kita dapat mengenal pasti sistem yang mana yang baik, yang terbaik, yang boleh diletakkan di atas LCS tersebut, Datuk Ketua, ya. Datuk Ketua, kita perlu melihat ke depan. Itu sebabnya keputusan untuk meneruskan projek LCS ini dibuat supaya yang pentingnya, Datuk Ketua, ialah sistem pertahanan negara ini perlu diperkasakan, ya. Kita tidak boleh diperkatak-katikkan oleh sesiapa. Kerana memandangkan kelemahan-kelemahan kita, maka pihak kawan dan lawan tidak ada segan silu terhadap kita. Jadi memperkasakan aset pertahanan negara ini adalah keutamaan Kementerian Pertahanan, dan saya harap supaya kerajaan dan semua yang berhormat menyokong supaya ini dapat dilakukan. Walau bagaimanapun banyak orang kata kita nak perang dengan siapa. That should not be questioned. It's not. Jangan kita ingat kita nak pergi perang dengan siapa. Kita mesti selalu bersedia dan persiapan yang rapi perlu sentiasa ada, dan kita punya pertahanan negara perlu diperkasakan dan diperlengkapkan dengan aset-aset yang sesuai yang diperlukan. Terima kasih, Datuk Ketua. Yang Berhormatlah, Yang Hormat menyebut kerajaan yang lepas tu, apa yang maksud kerajaan yang lepas? Yang Berhormat, kerajaan yang lepas ramai. Yang Berhormat Kerajaan pada tahun 2020 tu kerajaan Datuk Seri agaknya kan, pada ketika itu kerajaan tetapi dibuat sebenarnya kertas untuk persetujuan itu telah dibuat sebelum itu, tetapi tak sempat kerana kerajaan Pakatan Harapan telah pun jatuh. Maka pada bulan Mei bulan sekejap tu betul, ya, pada bulan November tahun 2020 kertas kabinet yang pertama telah pun dibentangkan dan kabinet pada ketika itu bersetuju untuk Ketua. Kemudian disambung pada Mei 2021, Mac 2022 dan di akhir sekali 20 April. Kesemua empat mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju supaya projek LCS ini diteruskan demi memperkasakan aset pertahanan negara. Itu betul. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Lumut, soalan tambahan saya. Terima kasih YB Menteri jawapan tadi.
Pada 30 Januari 2023, ada dilaporkan mengenai keputusan terkini Kerajaan Malaysia especially Kementerian Pertahanan untuk mengurangkan jumlah kapal SCS daripada 6 kepada 5 buah. So sehingga kini kerajaan telah membelanjakan 60.08 bilion kepada Boston Naval Shipyard selaku kontrak yang dilantik. Adakah ini bermakna kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan shilling 9.18 bilion untuk 6 buah kapal kepada jumlah 6.08 sahaja untuk 5 buah kapal? Berapakah jumlah kos sebenar projek SCS ini selepas kerajaan mengurangkan jumlah tersebut? Mohon jawapan kepada Menteri. Datuk Yang Pertua, sebenarnya tidak ada pengurangan dalam shilling yang telah diluluskan shilling terdahulunya. Shilling itu tetap shilling yang sama, tetapi disebabkan oleh banyak VO variation order dan juga disebabkan oleh pertambahan kos, disebabkan oleh cost escalation, Datuk Yang Pertua, disebabkan oleh keadaan harga barang-barang semuanya telah meningkat. Tetapi Datuk Pertua, wang yang telah digunakan Datuk Pertua, saya sendiri melihat Datuk Pertua di dalam gudang Boston Naval Shipyard itu semua dah dibeli Datuk Pertua. Enjin semua dah ada. Bahkan kapal LCS pertama Datuk Pertua, enjin dah ada dalam badan kapal, gearbox semua dah ada, dia punya shaft dah ada, propeller dah ada. Cuma nak memasang dia punya alat-alat pertahanan ataupun dia punya persenjataan dan juga elektroniknya saja. Jadi dia punya truss tu tinggal lagi satu saja truss untuk dipasang. Yang lain dia membina kapal ni Datuk Pertua melalui blok-blok. Semua blok dah dipasang, cuma blok truss tersebut kerana memang dikosongkan untuk kita memasukkan sistem elektroniknya nanti. Jadi tak boleh pasang dululah, kalau tidak nanti terpaksa buka balik. Jadi terpaksa pasang, dan juga alat persenjataannya Datuk Pertua. Yang lain semua dah ada, enjin dah ada, gearbox dah ada, shaft dah pasang, propeller pun dah siap. Dan Datuk Pertua, kita mengatakan kapal ini siap pembinaannya, ya. Ini ada dua perkara Datuk Pertua. Kapal ni ada dua perkara, satu pembinaannya dalam dia punya yard. Nombor dua, kapal ni dah siap, kena pergi apa yang dipanggil sebagai harbor assessment test, Datuk Pertua, dekat pelabuhan. Dia sengit ke, dia boleh terapung ke, dia tidak ke, macam-macam. Lepas tu nanti sea assessment test kita kena keluar. Dah lepas itu mengambil masa 20 lebih bulan, 22-24 bulan Datuk Pertua, barulah kapal ini akan dikomisionkan, ya. Jadi kita kata kapal ni siap dalam pembinaan di dalam dia punya dry dock dah, ya. Tetapi harbor assessment test tu lain cerita. Sea assessment test tu lain cerita. Dia akan mengambil masa lebih kurang 1.5 tahun ke 2 tahun Datuk Pertua, ya. Itu dah. Jadi jangan pula kata nanti mana kapal tak berlayar, tak buat mission selepas 2 tahun Datuk Pertua, insya-Allah. Datuk Pertua, boleh soalan tambahan penting. Soalan tambahan sebelah sini. Kalau tidak ada saya beri sebelah sini. Kalau tidak, sila. Pasti salah. Yang berhormat. Terima kasih. Parit Sulong. Terima kasih. Saya akan bagi ruang sini, kanan, kiri dan kanan. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kita mendengar jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri dan kita mengharapkan agar ianya dapat disiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Soalan tambahan saya adalah apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk pastikan bahawa program ataupun projek LCS ni betul-betul dapat memberi manfaat kepada industri pertahanan negara dalam membangunkan keupayaan tempatan dalam aktiviti naval shipbuilding dan juga maintenance. Mohon jawapan. Terima kasih. Datuk Berhormat, dia tak baca pun. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Parit Sulong. Datuk Pertua, industri pertahanan negara ini merupakan salah satu daripada kita punya apa orang kata teras utama dalam kertas putih pertahanan negara kita, Datuk Pertua. Saya meneruskan Kertas Putih, Datuk Pertua. Kertas Putih Pertahanan Negara ini yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, satu Kertas Putih yang amat komprehensif, yang amat baik. Kami cuba untuk menambah nilai dari masa ke semasa mengikut keadaan, Datuk Pertua. Tetapi terasnya amat baik, ya. Dan salah satu daripada terasnya disebut, yang ditanya oleh Parit Sulong tadi adalah berkenaan industri pertahanan negara. Naval Shipyard Engineering, Datuk Pertua,
Mereka mempunyai kepakaran. Bahkan desain mereka dan kita punya principal owner of the design tu daripada Naval Group itu betul memuji kepakaran anak tempatan kita. Mereka boleh menyiapkan kapal ini, desainnya sampai final design dan akan diluluskan oleh dia punya principal owner Naval Group itu betul. Dan mempunyai keupayaan. Dan diberi peluang Datuk Empetua, Bostik Naval Shipyard ini mempunyai masa depan yang cerah untuk menjadi sebagai peneraju kepada pembinaan limbungan kapal di negara kita. Walaupun dah banyak yang lain-lain, di Terengganu ada, di Sabah ada, di Labuan ada shipyard. Dan kalau boleh, ini boleh kita jadikan sebagai suatu industri utama. Negara kita negara maritim, Datuk Empetua, memerlukan banyak kapal, memerlukan banyak pembinaan kapal-kapal, bukan saja kapal perang, tetapi kapal-kapal yang lain. InsyaAllah, Datuk Empetua, ini akan kami Kementerian Pertahanan lakukan mengikut teras untuk kita melihat industri pertahanan ini diperkasakan di tanah air kita, insyaAllah. Selanjutnya, soalan ketiga. Tuan, satu lagi boleh? Cukup. Saya benarkan dua saja. Untuk memberi ruang supaya banyak soalan Menteri akan bagi ditentukan. Ya. Menteri bagi. Dah dua dah tu. Saya persilakan Tuan Jimmy Puah Wisi yang berhormat Tebrau. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor 3. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Tebrau atas soalan ini. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI merupakan kementerian yang bertanggungjawab untuk mentransformasi industri otomotif daripada pengeluaran kenderaan jenis internal combustion engines ICE kepada kenderaan elektrik EV selaras dengan sasaran kenderaan cekap tenaga energy efficient vehicles di bawah Dasar Otomotif Nasional 2020. Selaras juga dengan keputusan Jemaah Menteri pada 17 Februari 2023, pasukan petugas EV kebangsaan National EV Task Force bertanggungjawab untuk menilai dasar semasa, memantau pelaksanaan program dan inisiatif serta merangka dasar dan inisiatif baru berkaitan pembangunan industri kenderaan elektrik dalam negara secara menyeluruh. National EV Task Force ini diketuai oleh MITI dan diwakili oleh pelbagai kementerian, agensi kerajaan dan pihak industri yang berkaitan sebagai pendekatan menyeluruh jentera kerajaan, whole of government. Dalam menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik serta penambahan charging point untuk EV di seluruh Malaysia, beberapa keputusan dasar telah ditetapkan atau dilaksanakan seperti berikut. Pertama, kerajaan telah menawarkan inisiatif cukai seperti mana diumumkan di bawah Belanjawan 2022, iaitu meliputi pengecualian sepenuhnya duty import, duty excise dan duty jalan EV dan cukai jalan EV yang dipasang secara tempatan atau diimport secara CBU, serta pengecualian sepenuhnya cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan dan pelepasan cukai pendapatan individu untuk langgangan kemudahan atau pemasangan sistem pengecas EV. Insentif tambahan juga telah dicadangkan untuk Belanjawan 2023. Cadangan mempertingkatkan jumlah kenderaan elektrik termasuk hybrid sebagai kenderaan kerajaan ataupun jabatan rasmi jawatan sedang diperhalusi oleh Kementerian Kewangan. Selain itu, kenderaan pengangkutan awam darat juga akan terus digalakkan untuk penukaran kepada kenderaan yang menggunakan elektrik. Malaysia Green Technology dan Climate Change Corporation MGTC sedang membangunkan satu kerangka strategi untuk pembangunan dan perancangan infrastruktur pengecas EV secara menyeluruh di Malaysia bagi mencapai sasaran untuk pengecas EV menjelang
tahun yang akan datang. Dan kerangka strategi ini akan diperhalusi oleh pasukan Task Force EV. Standard-standard berkaitan industri EV seperti sistem pengecasan, aktiviti pelupusan bateri, bateri swapping, wireless charging dan lain-lain sedang dibangunkan oleh MARI atau Malaysia Automotive Robotic dan IoT Institute dan Jabatan Standard Malaysia bagi memastikan teknologi EV yang diguna pakai dan dibangunkan dalam negara ini adalah lebih seragam, selamat dan berkualiti. Pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini dan yang akan datang dijangka dapat meningkatkan penggunaan dan permintaan EV serta menarik pelabur untuk menambah charging point untuk EV di seluruh Malaysia bagi merealisasikan sasaran Malaysia untuk mencapai status negara neutral karbon menjelang tahun 2050 seperti digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih. Soalan tambahan, Bro. Terima kasih Yang di-Pertua. Masalah dengan industri EV adalah sebenarnya ramai yang memang minat nak beli kereta EV tetapi tak berani nak beli atau komit sebab mereka takut tak cukup EV charger. Pada masa yang sama, EV charging installer pula tidak berani atau sedia untuk komit untuk bina lebih banyak charging point sebab mereka tidak nampak ada apa-apa permintaan. ROI mereka terlalu lama, senang kata. Justru soalan tambahan saya, apa yang kerajaan mampu untuk lakukan untuk menyelesaikan masalah chicken and egg ini? Dan saya juga nak tanya kepada Menteri, tadi ada sebut cukai jalan kita adalah tax exemption, tax free sampai akhir 2025. Soalan saya, selepas tamatnya tax free ni 2026, apa cara pengiraan untuk road tax bagi kereta EV sebab seperti yang kita sedia maklum, sekarang kita guna CC untuk road tax. EV tak ada CC. Yang berhormat, pendekkan soalan. Itu saja. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Ahli Parlimen Director Brown. Charging point pada yang ada di seluruh negara pada 2021 ialah 533 dan pada hujung tahun lalu jumlah ialah 902 unit charging point. Untuk jangka panjang saya rasa memang kita akan dapat lebih banyak charging point yang akan datang dan kerajaan melalui Task Force EV akan juga menggariskan dasar supaya ada insentif dan juga inisiatif untuk membantu mewujudkan lebih banyak charging point, terutamanya charging point DC ataupun yang high voltage, supaya lebih banyak charging point di seluruh negara dan mengelakkan soalan chicken and egg. Chicken and egg ni sebenarnya kalau ada lebih banyak charging point, kita tidak akan menghadapi masalah yang disebutkan tadi. Dari segi cukai jalanan itu akan diuruskan dan juga diputuskan oleh Jemaah Menteri. Terima kasih. Soalan. Yang berhormat Kubang Krian. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin mendapat penjelasan tentang berapakah jumlah kereta EV yang berdaftar sehingga kini dan apakah polisi perolehan kenderaan kerajaan yang telah diputus oleh kerajaan sebelum ini bahawa memperuntukkan sejumlah kenderaan EV daripada semua perolehan kenderaan kerajaan. Terima kasih. Jumlah yang sedia ada untuk EV yang sedia ada bersama bukan saja EV tetapi juga hybrid ialah sebanyak 21,659 unit yang sedia ada. Dasar yang diputuskan akan diulangi atau diumumkan semasa belanjawan. Terima kasih. Soalan tambahan? Tidak ada. Soalan nombor 4 dipersilakan Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim. Yang berhormat Arau. Jelutong Langat ke Simpang 4 seberang sungai bersama Wak Sapi. Soalan saya nombor 4, sila jawab Menteri yang happy.
Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya Yang Berhormat Arau. Tuan Yang Ketua. nanti kemudian saya jawab WhatsApp nanti. Kerajaan sentiasa menyokong dan mempertahan kebebasan media serta menjamin hak kebebasan bersuara berdasarkan Fasal 1A Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, harus diingatkan bahawa hak yang dimiliki bukan bersifat penuh dan mutlak dan ianya harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, beretika dan mengambil kira kepelbagaian budaya dan agama yang mencorakkan masyarakat Malaysia. Ingat, hak bersuara bukan hak memfitnah. Akta Hasutan 1948 dan Akta Rahsia Rasmi 1972 bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Komunikasi dan Digital. Walau bagaimanapun, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588 di bawah kementerian ini tidak pernah bertindak untuk menghadkan kebebasan media selagi mana penggunaan media elektronik tidak melanggar peruntukan perundangan di bawah akta tersebut, khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan Seksyen 233. Akta ini hanya bagi media dalam talian dan penyiaran ataupun dengan izin broadcast. Sebaliknya tidak terpakai bagi media cetak yang tertakluk kepada Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Seseorang yang melanggar subseksyen 1 di bawah peruntukan Seksyen 211 Akta 588 yang melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya. Dan juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Berdasarkan Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, tertakluk kepada apa-apa sekatan melalui undang-undang yang didapati perlu atau suai manfaat demi antara lain kepentingan keselamatan negara, hubungan baik dengan negara lain, ketenteraman awam atau prinsip moral. Manakala bagi menangani berita ataupun pemberita yang tidak beretika dan jujur dalam menerbitkan laporan media seperti meletakkan tajuk artikel yang bercanggah dengan kandungannya, kerajaan sentiasa memandang serius isu etika kewartawanan. Wartawan seharusnya berpegang teguh kepada prinsip dan etika kewartawanan dengan hanya melaporkan berita yang tepat dan sahih selaras peruntukan undang-undang. Sebarang siaran maklumat yang tidak benar perlulah dibetulkan segera dengan pemakluman kesilapan dengan izin errata yang diterbitkan. Selain itu, ingin saya maklumkan Dewan Yang Mulia ini memang Kementerian Komunikasi dan Digital berhasrat untuk meneliti, mengkaji semula serta meminda Akta 588. Tetapi pindaan ini bukanlah bertujuan untuk menyekat kebebasan bersuara ataupun kebebasan media, tetapi lebih bagi memantapkan lagi rangka kerja kawal selia atau dengan izin regulatory framework, terutama berkait isu keselamatan dan kebolehpercayaan rangkaian dengan izin network security and reliability. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Arau. Ya, Yang Berhormat, yang pertama sekali kita sedar bahawa Facebook dan juga TikTok ni memberi sokongan yang hebat kepada parti PN. Jadi apakah kerajaan rasa macam terancam sikitlah apabila kerajaan menggunakan meminta supaya komuniti supaya pihak TikTok mengeluarkan garis panduan komuniti bagi menyekat kandungan tertentu. Kalau tidak, kenapa tidak diteruskan seperti biasa? Yang keduanya Yang Berhormat, terdapat wartawan yang mengatakan perkataan sumber, tapi sumber itu sumber yang betul. Kenapa kita tidak bagi syarat perkataan sumber itu tidak boleh disebut? Sebaliknya sebut. Sebab ada juga menteri yang menyebut sesuatu tapi kita jangan sebut I tau, sumber. Jadi dia sebut sumber. Padahal benda itu benar-benar. Jadi perkataan sumber ni apakah akan dipastikan supaya tidak ada pemberitaan yang berdasarkan mengikut sumber, tapi mengikut sebenarnya. Terima kasih. Perdana Menteri. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Arau. Ini dua soalan yang baik untuk makluman Dewan Yang Mulia ini. Bagi mana-mana penyedia perkhidmatan media sosial termasuk TikTok dan Facebook yang dikendalikan oleh Meta, semua syarikat ini mempunyai garis panduan komuniti ataupun community guidelines sendiri
pihak kerajaan tidak memberi input ya, kepada apa isi kandungan bagi community guidelines tersebut. Dan seperti yang saya pernah jawab sebelum ini pada minggu lalu, bahawa seperti kita ambil contohnya syarikat TikTok ya, dia sebenarnya menurunkan konten berdasarkan community guideline dan hampir lebih 90% daripada konten yang diturunkan itu, malah lebih tinggi dari itu, 95%, dilakukan secara automatik berdasarkan AI, Artificial Intelligence, syarikat tersebut. Berkenaan dengan sumber, ya saya pun setuju dengan Yang Berhormat, mungkin perlu ada titik keseimbangan antara sumber yang dikatakan benar ataupun tak benar. Kita juga ambil maklum bahawa di kalangan wartawan, mereka ada hak untuk memastikan keselamatan identiti sumber mereka, tapi ia perlu diseimbangkan dengan isu fitnah. Saya bagi contoh, baru-baru ini ada sebuah syarikat Awesome TV ya, yang telah menerbitkan satu laporan berita fitnah yang mengatakan berdasarkan sumber ataupun cadangan ya, bahawa kerajaan berhasrat untuk membuang lebih 800,000 pegawai penjawat awam. Ini adalah fitnah yang sangat jelas, tidak perlu kita sebut ya. Tapi kalau untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, syarikat Awesome TV ini telah sebanyak 6 kali melakukan pelanggaran. 5 kali sebelum ini ya. Jadi dan kali yang terakhir ini kali ke-6. Jadi pada jam 12.30 hari ini, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bertemu dengan pihak Awesome TV untuk membincangkan kerana pelanggaran-pelanggaran ini berlaku huaima di pentadbiran sebelum ini sekalipun. Jadi kita perlu ada keseimbangan dan mungkin ini bersifat perbincangan di antara pengamal media dan juga pihak berkuasa untuk cari titik temu bagi isu tersebut. Terima kasih. Farid Buntar, Dalaluan. Ada tambahan berikutnya. Farid Buntar. Ipoh Timur. Untuk maklumat Yang Berhormat yang lain, jika nak bersoal tu, tolong tekan. Kalau tak tekan, siapa tekan dulu, dia keluar sini. Oh, saya tekan dulu tadi. Saya tekan dulu banyak kali. Saya tekan dulu tadi. Ipoh Timur, tak keluar di sini. Ya. Saya tekan. Terima kasih Timbalan Speaker. Mungkin Yang Berhormat Menteri tahu bahawasanya operasi content moderation dengan izin oleh syarikat yang memiliki TikTok kat Malaysia, ByteDance, sebenarnya operasi itu ada kat Malaysia, ada kat Kuala Lumpur. Dan apakah pandangan dan juga adakah pihak kementerian punya usaha untuk mencadang atau sekurang-kurangnya mencadanglah kalau tidaknya meminta supaya ByteDance menjalankan cara double moderation, di mana bukan saja pool content moderator yang sedia ada ni ada untuk moderate, tetapi dia ada satu lagi lapisan moderation supaya pool of content moderator itu tidak homogeneous dengan izin. Terima kasih Yang Berhormat Ibu Timur, Datuk Yang Tua. Memang dalam isu content moderation ni dia untuk makluman ya yang difahamkan, saya difahamkan bahawa syarikat ByteDance mempunyai lebih kurang 4,000 moderator yang berpengkalan di Malaysia. Mereka merupakan rakyat ya, ataupun bekerja di Malaysia, 4,000 orang yang akan menilai dan melakukan content moderation dengan izin. Tapi bukan untuk Malaysia sahaja, tapi rantau Asia Tenggara dan lebih luas dari itu. Isunya pada waktu ini yang perbincangan yang telah diadakan, pihak kerajaan tidak berhasrat untuk mungkin mengganggu dalam proses ataupun dalam isu komersial. Itu adalah hak syarikat tersebut, tapi kita meneliti dari semasa ke semasa sekiranya didapati ada apa-apa perkara yang merupakan pelanggaran ataupun isu keselamatan sebagai contoh, maka kita akan berhubung terus dengan pihak ByteDance. Dan sukacita saya maklumkan ataupun sebut di sini bahawa dalam pelbagai pertemuan kementerian bersama dengan syarikat tersebut, bukan hanya syarikat tersebut tapi semua pengendalian lain, kita telah bertemu dengan semua. Kerjasama yang diberikan adalah baik dan saya percaya di masa depan ia akan bertambah baik. Terima kasih. Soalan selanjutnya. Soalan tambahan.
Hanya saya benarkan 2 saja. Duduk. Tak boleh cuba. Okay, terima Datuk kasih. Larry Sun Elias Larry C. Wei Sian Yang Berhormat Julau. Okay, terima kasih. Selamat pagi Datuk Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 5. Terima kasih kepada Yang Berhormat Julau atas pertanyaan yang sebenarnya melibatkan saya juga sebagai ahli parlimen daripada Borneo. Tuan Yang Pertua, projek-projek yang disebutkan oleh Julau merupakan antara kategori program yang pernah terkandung di bawah peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah penambah dan pelengkap kepada peruntukan di bawah rancangan Malaysia 5 tahun. Penyediaan dan penyaluran peruntukan ini adalah mengikut dasar sedia ada dan tertakluk kepada kemampuan semasa kewangan kerajaan. Selain program di bawah peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, terdapat pelbagai program lain yang boleh dipohon dan digunakan untuk tujuan yang sama merentasi pelbagai kementerian. Kerajaan akan sentiasa berusaha meningkatkan peruntukan untuk projek-projek yang berorientasikan rakyat. Soalan tambahan? Soalan tambahan. Okey, terima kasih Menteri. Jadi soalan saya, bila kita nampakkan tadi, Menteri kata ini ada berdasar dalam tempoh rancangan Malaysia. Tapi bila kita nampak apakah yang berlaku dari 2018, kita nampak sudah ada 3 kerajaan, 3 ataupun 4 kerajaan. Dan sebelum ini semua kerajaan ada bagi peruntukan khas yang tambahan 500,000 untuk Sabah dan Sarawak. Dan kepada kawasan-kawasan pedalaman, ini mesti ditimbangkan kerana banyak-banyak kerja ataupun jalan, air, api dan sebagainya belum ada. Dan kita di kawasan pedalaman mungkin ada 20-30 tahun yang belakang daripada tempat macam Kuala Lumpur ataupun bandar-bandar. So saya minta Menteri boleh berbagi satu jawapan yang jelas. Dan satu lagi, untuk ahli parlimen pembangkang, adakah kajian untuk sama bagi sama rata ataupun satu amount yang sesuai, yang adil untuk mereka juga? Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama berhubung dengan peruntukan-peruntukan yang disebutkan tadi. Untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya penyaluran peruntukan kepada ahli parlimen adalah berbeza kadarnya mengikut pentadbiran-pentadbiran. Kalau boleh saya sebutkan di sini, Yang Berhormat, sebenarnya ada pentadbiran yang hanya memberikan peruntukan 100,000 kepada ahli parlimen pembangkang, ada pentadbiran yang langsung tidak memberikan walau 1 sen pun kepada ahli parlimen pembangkang, ada pentadbiran yang memberikan peruntukan tetapi perlu sign dulu memorandum persefahaman. Yang tak sign tidak dapat peruntukan tersebut. Namun apa yang saya sebutkan tadi, insya-Allah Yang Berhormat, asasnya adalah kerajaan pada hari ini sentiasa mempertimbangkan permohonan. Namun kita melihat pada peringkat awal ini untuk memastikan pengurusan dan perancangan fiskal dan kewangan negara itu diberikan penekanan utama terlebih dahulu, dan pada masa yang sama kerajaan sentiasa terbuka untuk mempertimbangkan apa juga peruntukan yang diperlukan oleh rakyat di setiap kawasan parlimen. Dipersilakan Yang Berhormat Moore. Terima kasih. Kerajaan Madani adalah kerajaan yang adil. Saya ingat dahulu pun apabila saya duduk di meja pembangkang, saya adalah di antara ahli parlimen yang terakhir mendapat peruntukan daripada kerajaan yang lepas, sampai perlu botakkan kepala, jual barang, ajar tuition secara percuma untuk memastikan anak-anak MUA tidak tertinggal daripada bantuan, khususnya bantuan kebajikan. Tetapi untuk kita menoleh ke belakang dan kata dulu mereka boleh buat, dengan itu kita perlu buat benda yang sama, adalah salah. Wajarkah kerajaan yang baru ini memberikan peruntukan yang adil dan saksama
untuk memastikan jalan ke hadapan tidak kira sesiapa pun dalam kerajaan, peruntukan wajib diberikan kerana orang susah tidak ikut warna politik. We need to bring a new form of politics for Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Saya fikir kerajaan pada hari ini sentiasa terbuka dan akan mempertimbangkan permohonan-permohonan dan juga cadangan tersebut. InsyaAllah, Yang Berhormat, walaupun pada masa YB Muar berada dalam kerajaan 22 bulan, usaha itu tidak dapat direalisasikan. Pada pentadbiran itu hanya 100,000 disalurkan kepada ahli Parlimen Pembangkang. InsyaAllah, kerajaan pada hari ini akan memberikan pertimbangan yang sewajarnya. Asasnya sebagaimana peruntukan yang telah disalurkan kepada ahli-ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan pada hari ini adalah melalui permohonan daripada ketua-ketua whip parti. Maka pimpinan kerajaan pertimbangkan dan disalurkan. Jadi mana-mana ahli Parlimen yang belum mungkin menerima peruntukan itu, suka saya mencadangkan agar memohonlah, berundinglah dengan pimpinan kerajaan melalui ketua whip masing-masing agar mereka juga dengan perundingan yang dibuka boleh dipertimbangkan peruntukan-peruntukan yang sama. Yang paling penting asasnya adalah keterbukaan kita sebagaimana komitmen yang telah diberikan oleh kerajaan pada hari ini, dan dengan adanya kedudukan kewangan yang baik, saya fikir kerajaan pada hari ini tidak akan ragu-ragu untuk mempertimbangkan peruntukan juga untuk ahli-ahli Parlimen daripada seluruh kawasan demi kepentingan rakyat. Soalan ke-6. Satu soalan lagi yang betul. Yang Berhormat Puan Siti Mastura binti Muhammad. Yang Berhormat dua-dua sebelah sana. Kepala Batas. Dua-dua sebelah sana tadi. Dua-dua sebelah kerajaan. Saya telah putuskan. Ya. Patut belah sini satu itu. Saya telah putuskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat Kepala Batas dan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah menyediakan pelbagai bantuan dan inisiatif pembiayaan tanpa cagaran bagi membantu usahawan wanita dan belia, termasuk anak muda untuk memulahkan dan mengembangkan perniagaan melalui agensi-agensi kementerian seperti berikut. Yang pertama, di bawah amanah ikhtiar Malaysia, menyediakan pembiayaan tanpa cagaran seperti skim pembiayaan ikhtiar AI Mesra dan skim pembiayaan ikhtiar AI Mudah untuk bakal usahawan di kalangan wanita dan anak muda B40 dan berpendapatan rendah bagi memulahkan perniagaan. Nilai pembiayaan skim AI Mesra adalah di antara RM5.000 hingga RM10.000, dan pembiayaan bagi skim AI Mudah pula ialah di antara RM3.000 hingga RM30.000. Bagi tahun 2022, sebanyak 80.866 orang usahawan telah menerima pembiayaan skim AI Mesra dengan peruntukan berjumlah 722.7 juta ringgit, dan sebanyak 97.229 orang usahawan menerima pembiayaan di bawah skim AI Mudah melibatkan peruntukan berjumlah 667.71 juta ringgit. Yang kedua, di bawah Bank Rakyat, program untuk membantu usahawan wanita tanpa melibatkan cagaran melalui program Biz Lady. Antara ciri produk pembiayaan bagi usahawan mikro ialah pembiayaan RM50.000 untuk tempoh sehingga 5 tahun. Bagi usahawan PKS pula, pembiayaan sehingga RM1 juta disediakan untuk tempoh sehingga 7 tahun. Bagi tahun 2022, sebanyak 1.452 usahawan wanita telah menerima pembiayaan Biz Lady melibatkan peruntukan berjumlah RM63.21 juta. Bank Rakyat juga menyediakan program pembiayaan kepada graduan melalui Graduate Mentoring Program. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Teknologi MARA, merangkumi proses latihan dan bimbingan di antara 3 hingga 6 bulan, serta package pembiayaan sebanyak RM100.000 bagi peserta program yang telah berjaya menamatkan latihan. Sebanyak 2.236 orang graduan UiTM termasuk 1.755 orang wanita
telah mengikuti penerangan dan taklimat berkaitan program ini pada tahun 2022. Yang ketiga, melalui Token Nasional pula, kita memperkenalkan program pembiayaan khas tanpa cagaran untuk usahawan yang menjalankan perniagaan secara online melalui pelaksanaan skim pembiayaan online Token ataupun ringkasnya SPOT. Pembiayaan khas ini terbuka kepada semua peringkat umur dan jantina, termasuk usahawan wanita dan anak muda dengan menyediakan nilai pembiayaan RM5.000 bagi pemohon yang tidak mempunyai pendaftaran perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan sehingga RM10.000 bagi yang mempunyai pendaftaran perniagaan SSM. Sehingga 10 Februari 2023, sebanyak 118 orang usahawan wanita dan belia telah menerima pembiayaan SPOT melibatkan peruntukan sebanyak RM884.000. Bagi usahawan wanita dan anak muda yang menjalankan perniagaan melalui premis tetap ataupun bergerak, Token Nasional juga menyediakan bantuan pembiayaan menerusi program pembiayaan Token dengan nilai maksimum sebanyak RM100.000 tertakluk kepada nilai maksimum tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan. Bagi tahun 2022, Token Nasional telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM1.1 bilion di bawah program pembiayaan Token Nasional dengan melibatkan sebanyak 73,073 orang usahawan termasuk wanita dan belia. Yang keempat, di bawah SME Corp, agensi ini melaksanakan program Tunas Usahawan Belia Bumiputra dan ataupun TIUB dan juga TIUB pemerkasa kepada belia Bumiputra termasuk wanita yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan dengan peruntukan sebanyak RM12.74 juta. Seramai 915 belia telah menyertai program tersebut dan 436 orang daripadanya adalah belia wanita. Bantuan yang disediakan dalam pembangunan kapasiti berbentuk latihan, geran permulaan tanpa cagaran dan khidmat nasihat kepada belia Bumiputra yang berumur 18 sehingga 30 tahun. Sebanyak RM1 juta telah disediakan di bawah rancangan program TIUB pada tahun 2023 ini. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kepala Batas. Bismillah, Tuan Yang Bertua. Soalan tambahan. Kita melihat kepada jurang pencapaian ekonomi wanita bandar dan juga luar bandar masih lagi jauh. Justru apakah usaha kerajaan untuk meningkatkan prestasi wanita luar bandar khususnya sama ada di Sabah dan juga Sarawak supaya mereka dapat memberi sumbangan yang mampan kepada ekonomi negara? Terima kasih. Yang Berhormat Kepala Batas Kementerian melalui agensi kita khususnya Amanah Ikhtiar Malaysia dan Token Nasional akan terus melaksanakan program-program pembangunan keusahawanan wanita termasuk komuniti wanita di luar bandar dan kita tahu faktanya wanita ini memang good P-Master dan itu sebabnya kita menghargai sumbangan peranan golongan usahawan wanita termasuk di luar bandar ini dan yakinlah di bawah belanjawan yang akan dibentangkan pada Jumaat ini kita berharap peruntukan yang lebih besar disalurkan kepada Amanah Ikhtiar dan juga Token Nasional untuk kita menjayakan program pembangunan usahawan wanita termasuk di luar bandar dan teristimewanya di Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Paya Besar. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Paya Besar. Ingatkan nak bagi MP wanita. Datuk Seri Speaker, saya Yang Berhormat Paya Besar lah. Paya Besar. Bukan Jalabu. Paya Besar dulu. Minta maaf Speaker, saya dengar Speaker panggil Jelebu, tu saya bangun. Jauh tu. Paya Besar Yang Berhormat, silakan. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang begitu komprehensif. Cumanya Yang Berhormat Menteri, saya akui wanita dan anak muda merupakan tunjang penggerak masa depan negara. Cumanya berbalik kepada apa yang Yang Berhormat Menteri sebutkan tadi, semua permohonan tersebut akan melalui financial credibility, credit report.
Bagaimana Yang Berhormat Menteri melihat dalam bajet yang akan diumumkan pada hari Jumaat ini, bajet 2023 2.0 ini, adakah dimasukkan juga tentang isu bankrupt ni? 30% daripada jumlah bankrupt hampir 300,000 adalah golongan wanita. 66%, 61% adalah yang berumur 40 tahun, 44 tahun ke bawah. Jadi Yang Berhormat Menteri, kalau dia orang pergi ke bank tak lepas Yang Berhormat Menteri. Kementerian Yang Berhormatlah agensi yang perlu melihat perkara ini supaya isu bankrupt ni dapat kita selesaikan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat untuk kemakluman Yang Berhormat. Amanah Ikhtiar Malaysia merupakan agensi kita yang bersedia memberikan pembiayaan kepada usahawan-usahawan tanpa melihat latar belakang sama ada mereka ini bankrupt ataupun sebaliknya, dan kita telah memberikan pembiayaan kepada mereka yang memang ada isu bankrupt ini, dan saya bersetuju dengan Yang Berhormat. Ini adalah sesuatu perkara yang sentiasa dan perlu dilihat oleh kerajaan dan kementerian saya mengeluhkan pandangan sedemikian. Tetapi seperti mana yang saya katakan tadi, di peringkat kementerian khususnya Amanah Ikhtiar Malaysia, kita memberi pembiayaan ini kepada usahawan-usahawan tanpa melihat status bankrupt mereka. Terima kasih. Bapak, boleh satu lagi ya? Boleh satu lagi, Yang Berhormat Speaker. Soalan nombor 7, yang lain sila duduk. Datuk Seri Amiruddin bin Syahari, Yang Berhormat Gombak. Terima kasih, Speaker. Soalan nombor 7. Terima kasih. Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Malam Menteri yang menjawab, Yang Berhormat. Terima kasih, Speaker. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Gombak. Kerajaan sentiasa komited dalam usaha untuk meningkatkan jumlah perkhidmatan kerajaan yang boleh ditawarkan secara digital selain bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan berkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh. Unit Pemudanan, Tadbiran dan juga Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu. Jabatan Perdana Menteri sebagai agensi pusat yang bertanggungjawab dalam memodan dan menambahbaikkan sistem penyampaian perkhidmatan awam akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan urusan rakyat dari semasa ke masa. Yang Berhormat mampu mempunyai bahawa penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui teknologi digital adalah kritikal pada masa kini bagi memenuhi keperluan dan tuntutan rakyat. Bagi tujuan tersebut, rangka tindakan atau Blueprint Ekonomi Digital Malaysia dan Rancangan Malaysia ke-12 menyasarkan perkhidmatan kerajaan persekutuan disediakan secara end-to-end atau E2E sebanyak 80% menjelang tahun 2025. Sebagai maklumat, sehingga Oktober 2022, sebanyak 21,723 perkhidmatan telah disediakan oleh kerajaan secara E2E yang membawa kepada peratusan sebanyak 66.24% daripada keseluruhan perkhidmatan kerajaan yang dilaporkan, iaitu sebanyak 32,796. Pencapaian ini dapat memacukan transformasi sektor awam menjadi kerajaan digital dengan memanfaatkan teknologi, data kecergasan digital, meningkatkan set kemahiran digital pejabat awam dan meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam talian. Sejajar dengan perkembangan teknologi digital dunia dan ingin merancangkan lagi agenda pendidikan negara, kerajaan telah membangunkan pelbagai plan pendidikan kerajaan semula bermula dari tahun 1995, lagi melalui projek Koridor Raya Multimedia, dan projek pendidikan ini diteruskan hingga kini melalui pembangunan dikem rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia, My Digital 2021 dan 2025. Rancangan Malaysia ke-12 juga dasar regulasi perindustrian keempat negara, dasar sains dan teknologi dan inovasi negara 2021 hingga 2030, wawasan kemakmuran bersama 2030 dan plan strategik pendidikan sektor awam 2021-2025. Semua plan-plan tersebut telah mengambil kira agenda pendidikan perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh
yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa mampan di samping pembangunan ekonomi negara yang mampan. Selain daripada itu, Yang Berhormat, perkhidmatan kerajaan yang boleh disediakan dan dicapai secara digital, aspek keselamatan cyber turut penting dan paling utama yang perlu diberikan perhatian. Untuk itu, melalui Agensi Keselamatan Cyber Negara, National Cyber Security Malaysia, NASA, yang merupakan agensi pusat bagi keselamatan cyber negara yang telah membangunkan satu dokumen strategi keselamatan cyber, iaitu Malaysia Cyber Security Strategies 2020 hingga 2024. Strategi keselamatan cyber ini meliputi seluruh aspek keselamatan cyber yang dikategorikan sebagai 5 pilar. Seperti mana dengan izin Datuk Yang Pertua, pilar pertama, effective governance and management. Yang kedua, strengthening legislative framework dan enforcement. Yang ketiga, catalyzing world-class innovation R&D and industry. Yang keempat, enhancing capability building awareness and education. Yang kelima, strengthening global collaboration. Strategi keselamatan cyber juga ini dibangunkan untuk menjaminkan keselamatan cyber negara, termasuk pelindungan maklumat pengguna. Contoh program yang dilaksanakan bagi keselamatan cyber ini adalah National Cyber Drill atau dengan ringkasnya XMAIA, iaitu latihan krisis cyber nasional yang merupakan simulasi Yang Berhormat serangan cyber berkala besar terhadap infrastruktur maklumat negara yang kritikal. Latihan itu bertujuan untuk mencapai beberapa objektif. Di antaranya ialah untuk mencari ruang penambahbaikan terhadap National Cyber Security Response, mengujikan ketegasan berkesanan keselamatan sistem, menguji kebolehan sistem keselamatan cyber dan meningkatkan kesedaran tentang kesan serangan terhadap keselamatan negara terhadap pengguna. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Gombak, soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang menyeluruh sebentar tadi. Merujuk kepada beberapa perkembangan terbaru sebagaimana yang dilaporkan pada Mei 2022 dan juga laporan audit terbaru iaitu pada Februari 2023, terdapat beberapa tindakan dan cubaan yang dilakukan oleh setengah pihak termasuk super admin untuk mendedahkan maklumat-maklumat sama ada yang melibatkan aplikasi MySejahtera dan juga yang terkandung dalam maklumat Jabatan Pendaftaran Negara. Sebagaimana strategi yang disebut yang kedua tadi, enforcement and regulations, saya percaya apakah langkah-langkah susulan yang boleh diambil untuk mengelakkan perkara-perkara ini berulang, dan yang kedua, melakukan siasatan yang menyeluruh kerana impaknya merupakan satu kelompok yang besar yang melibatkan jutaan rakyat dan warga negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai MySejahtera itu, saya ingat data-data adalah di bawah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat. Tetapi saya akan memberikan sedikit mengenai Yang Berhormat yang bertanya tadi, ketirisan insiden maklumat yang dilakukan oleh NASA, MKN yang melibatkan lebih 21 juta, Yang Berhormat. Data peribadi rakyat Malaysia, data tersebut didakwa diperoleh daripada sektor kerajaan, perbankan, terima kasih dan juga parti politik. Itu adalah skema yang sangat popular pada ketika ini. Jadi itulah Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Betul. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih dan Menteri yang menjawab. Saya nak menyentuh satu perkara yang agak sensitif dalam sistem pendigitalan negara ini, iaitu apakah set data terbuka yang kerap dimuat turunkan oleh pengguna di portal data terbuka dan kumpulan sasaran perkhidmatan E2E yang melibatkan sektor perkhidmatan awam. Terima kasih. Menteri. Terima kasih saudara dan rakan saya, sahabat saya Pendang. Terima kasih Pendang. Jadi untuk menjelaskan kepada semua, kepada ahli-ahli Dewan yang mulia ini, kebanyakan mereka tak faham sangat mengenai E2E atau BE2E ini Yang Berhormat. Perkhidmatan E2E ini definisikan sebagai perkhidmatan yang dilaksanakan secara dalam talian sepenuh dari mula hingga akhir. Yang Berhormat. Proses yang boleh diakseskan pada bila-bila masa di mana tanpa berurusan secara bersemuka.
Dan juga perkhidmatan BE2E yang berhormat pula terbagi kepada 3 seperti berikut. Perkhidmatan SEPRA E2E yang definisikan sebagai perkhidmatan dalam talian yang disediakan kepada pelanggan tidak sepenuhnya E2E ini, di mana terdapat sebahagian proses laksana secara manual atau keperluan berterusan secara bersemuka. Yang kedua ialah e-counter. E-counter yang definisikan sebagai perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan di kaunter yang menggunakan kemudahan pengkomputeran agensi. Yang ketiga yang berhormat ialah perkhidmatan manual yang definisikan sebagai perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan di kaunter yang menggunakan kaedah manual ini. Yang berhormat, jadi inilah saya ingat supaya ahli-ahli yang berhormat kita maklum dengan E2E dan B2E. Terima kasih. Soalan nombor 8 disilakan Tuan Muhammad Ismi bin Mat Taib yang berhormat Parit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Menteri. Tuan Yang di-Pertua, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada sosioekonomi negara dan kesannya dirasai oleh segenap lapisan masyarakat, termasuklah golongan belia. Dalam meneruskan usaha pemulihan ekonomi, kerajaan akan memberi penekanan kepada reformasi struktur ekonomi dan institusi berdasarkan kerangka dasar Malaysia Madani. Tuan Yang Pertua, kenyataan bahawa kemelesetan permintaan dari pasaran buruh kepada golongan belia akibat kenaikan gaji minimum itu adalah tidak tepat. Isu pengangguran dalam kalangan belia memanglah satu cabaran yang perlu ditangani, tetapi kita perlu jelas mengenai kedudukannya dan juga puncanya. Kalau melihatkan kepada angka, pengangguran negara adalah sebanyak 3.7% setakat bulan yang lepas. Pengangguran belia memang betul 10%. Tetapi bila kita lihat kepada data-data lain, contohnya laporan survei tenaga suku tahun keempat 2022 menunjukkan bahawa jumlah penganggur yang dikira belia iaitu dalam kumpulan umur 15 hingga 24 tahun adalah seramai 299,400 orang. Jumlah ini telah berkurangan sebanyak 1,900 orang pada berbanding dengan suku ketiga 2022. Dan bila kita lihat kepada laporan-laporan lain, contohnya skim insurans pekerjaan yang dikeluarkan oleh Perkeso juga menunjukkan ada penurunan 33.6% dari tahun ke tahun. Bila dilihat kepada statistik guna tenaga yang dikeluarkan oleh DOSM, juga telah menunjukkan bahawa ada peningkatan dari segi jawatan dari tahun suku ketiga 2022 kepada suku keempat 2022. Jadi Tuan Yang di-Pertua, keadaan sebenarnya ialah kerana pengangguran ataupun underemployment dengan izin di kalangan belia ini adalah kerana spektrum pekerjaan yang tidak padan. Maksudnya kebanyakan pekerjaan yang sesuai kepada golongan ini berada di satu pihak ialah di dalam sektor pembuatan contohnya yang kurang menarik minat golongan ini. Di satu pihak, di satu spektrum yang lain, kebanyakan daripada jawatan kosong itu adalah dari bentuk-bentuk pekerjaan yang memerlukan kemahiran digital yang ada jurang kemahiran yang besar. Sebab itu kerajaan setakat ini akan memberi tumpuan kepada beberapa program, contohnya program Academy in Factory, yang mana syarikat-syarikat mengambil mereka yang bersesuaian dengan sektor pembuatan yang seterusnya dilatih terus dan diberikan peluang pekerjaan terus. Dan yang kedua ialah kita kena mempercepatkan dari segi sektor tenaga kerja kita untuk melatih graduan ataupun golongan belia supaya boleh menutup jurang di dalam kemahiran-kemahiran yang ada banyak peluang pekerjaan ini, contohnya kemahiran digital, supaya ia tidak semata-mata bergantung kepada mendapatkan ijazah ataupun sijil dalam tempoh yang lama, tetapi lebih kepada bentuk-bentuk yang contohnya on the job training
yang boleh memendekkan program-program menutup jurang kemahiran ini. Terima kasih, Tuan Ketua. Soalan tambahan Yang Berhormat Farid. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan saya, adakah penyelidikan dilakukan dan apakah contoh bentuk penyelidikan yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Ekonomi dalam hal sosioekonomi terutamanya melibatkan kelangsungan dan taraf hidup belia di negara kita ini? Terima kasih Farid. Saya boleh sambunglah, maksudnya jawapan saya tadi. Kita ada kesenjangan, maksudnya jurang yang besar di antara bentuk-bentuk pekerjaan yang diperlukan dengan mutu ataupun kemahiran yang dihasilkan oleh sistem kita. Kalau ambil contoh TVET contohnya, kebanyakan daripada institusi ataupun bentuk ataupun pensijilan yang dikeluarkan sekarang ini lebih bergantung ataupun merujuk kepada keperluan kerja tahun 90-an, 2000 dan sebagainya yang berasaskan kepada mesin. Sekarang ini dia tidak lagi begitu, kebanyakannya bergerak ke arah otomasi. Maksudnya mesin pun berbeza dan juga kemahirannya pun berbeza. Jadi Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan semua kementerian-kementerian lain yang terbabit dan kita perlukan kerjasama daripada sektor swasta sebenarnya. Jadi salah satu daripada keputusan yang telah diambil oleh kerajaan contohnya untuk membuka institusi-institusi TVET ini untuk diusahakan oleh pihak swasta supaya tidak ada jurang yang besar di antara kemahiran dan latihan yang diberikan dengan tuntutan sektor pekerjaan. Kalau ini boleh diusahakan, insya-Allah kita yakin contohnya program Academy in Factory akan berjaya melatih 100,000 orang golongan belia dalam tahun ini dan ini akan membantu masalah pengangguran di kalangan golongan belia. Terima kasih. Yang Berhormat Kota Melaka. Terima kasih Timbalan Datuk Speaker. Menteri, memang kita tahu cabaran ekonomi untuk tahun ini amat besar. Selain daripada risiko kelembapan ekonomi, saya lihat risiko inflasi juga penting. Kalau kita lihat negara-negara lain seperti USA, negara Eropah, inflasi mereka mencecah sehingga lebih daripada 10%. Di Malaysia ni agak kita terkawal. Tetapi saya lihat inflasi bahan makanan agak tinggi. Jadi apakah pandangan Menteri dan juga apakah langkah-langkah untuk mengatasi isu ini? Terima kasih. Terima kasih Kota Melaka. Untuk kita menangani masalah inflasi yang berlaku di seluruh dunia, kita perlu mengkaji dan memperhalusi komponen-komponen yang menyumbang kepada kadar inflasi tersebut. Contohnya, setakat 2 bulan sejak pentadbiran ini mengambil alih, kenaikan harga barang sebenarnya didorong oleh harga akhir di kedai dan restoran yang masih lagi tinggi. Sebab itu, kita perlu menanganinya dari keseluruhan rantaian, maksudnya daripada permintaan, supply, dan juga perbekalan supply dan juga permintaan demand. Dari segi perbekalan, sudah tentu kita akan membuka tanah-tanah supaya kita perlu memastikan bahawa bekalan terutamanya bahan-bahan mentah seperti sayuran dan yang digunakan di dalam di restoran dan kedai ini, harganya itu dapat diturunkan dengan mengimbangi bekalan yang lebih. Di samping membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia dan golongan miskin. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu pastikan kesedaran dan juga pilihan pengguna-pengguna itu berada di tahap yang semakin baik supaya pilihan mereka dalam membeli itu akan memastikan keseimbangan di antara demand, permintaan dan juga supply bekalan. Jika ini boleh berlaku, dan kita berharap dalam bulan-bulan yang akan datang kadar kenaikan harga barang yang melibatkan barang masak atau barang makanan yang dibawa balik ke rumah semakin menyederhana dan itu akan membolehkan kita mengawal inflasi dengan lebih baik. Terima kasih.
Yang Berhormat, kenyataan Yang Berhormat tu perkataan kita akan membuka tanah-tanah. Jadi nak buka tanah kat mana? Sebab Yang Berhormat, masa soalan lisan. Jawapan ni Yang Berhormat. Sekarang ni masa soalan lisan. Jawapan ni mengelirukan. Yang Berhormat, sebut, kita akan buka tanah-tanah. Yang Berhormat, tanah di mana Yang Berhormat? Soalan lisan tadi. Dalam bahas nanti bolehlah ya. Kita teruskan kepada soalan yang nombor 9. Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar bin Radin, Yang Berhormat Kinabasangan. Yang Pertua, soalan nombor 9. Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, pihak Kementerian sentiasa memandang serius sebarang isu yang melibatkan integriti dan pengiktirafan institusi pendidikan tinggi. Justru pihak kementerian sentiasa menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan ke atas IPT bagi memastikan IPT sentiasa mematuhi akta dan peraturan yang berkuat kuasa. Mana-mana IPTS yang didapati menawarkan program yang tidak mendapat akreditasi tetapi telah mengelirukan pihak awam dengan mendakwa program tersebut telah mendapat akreditasi MQA, mereka boleh didakwa dan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 96 dan 97 Akta MQA. Kedua-dua seksyen ini memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang mendaftarkan pelajar bagi sesuatu program yang didakwa sebagai program diakredit tanpa suatu perakuan melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Malah di bawah Seksyen 97, sebarang aktiviti mempromosi dan mengiklankan program pengajian yang tidak mendapat akreditasi MQA boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM200,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Selain kerangka kelulusan dan pemantauan yang ketat ini, pihak kementerian juga bertindak berdasarkan aduan orang awam yang diterima menerusi saluran aduan yang telah disediakan. Soalan tambahan Yang Berhormat Kinabatangan. Ya, Berhormat Menteri, sedarkah bahawa pertumbuhan IPTS ini diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Tetapi kebanyakan mereka ini tidak memikirkan soal integriti, soal kepentingan pendidikan itu sendiri. Bahkan mereka cuma memikirkan soal keuntungan. Justru itu, apakah Yang Berhormat melihat bahawa perkara ini perlu dibenteras dengan sebaik mungkin? Kita tidak ingin kementerian cuma bersikap untuk memantau, memerhati dan sebagainya. Bagaimana caranya? Sebab contoh, mutakhir yang kita lihat, pelajar di IPTS di IPTA yang belajar ijazah sarjana muda perniagaan mengambil masa 4 tahun. Tapi di IPTS dia ijazah eksekutif perniagaan 1 tahun setengah. Selepas dia dapat resume dia tidak letakkan eksekutif, dia letakkan ijazah sarjana muda perniagaan. Ini merupakan penipuan yang berlaku. Jadi apa mekanisme yang dilihat oleh kementerian untuk memastikan keraguan ibu bapa ini dapat kita selesaikan? Terima kasih. Arau diam-diam. Terima kasih YB. Sebenarnya terima kasih YB Kinabatangan. Sebenarnya ada dua pendekatan yang dilakukan oleh kementerian untuk memastikan bahawa kita dapat menjaga integriti dan juga kualiti institusi pendidikan tinggi swasta kita itu sendiri. Memang benarlah bahawa IPTS ini banyak. Untuk makluman, sehingga Januari 2023 terdapat sebanyak 416
buah IPTS di seluruh negara. Ia terdiri daripada 56 buah universiti, 34 college universiti, 316 college dan 10 kampus cawangan universiti luar negara. Dan sumbangannya juga sangat besar. Dari segi enrolment, seramai 513,000 pelajar sedang mengikuti pengajian di IPTS, manakala daripada jumlah itu 59,000 adalah pelajar antarabangsa. Dan saiz ini menyumbang kira-kira 31.5 bilion kepada ekonomi dan pulangan negara dalam tahun 2020. Jadi kita memang sentiasa menekankan kepada soal kualiti, pertama dari segi penubuhan IPTS itu sendiri. Tak mudah untuk menubuhkan, antara syarat